Cuti am tambahan, tol ramah percuma antara insentif diumum Perdana Menteri. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Pemimpin dan rakyat perlu bekerjasama bagi menepis pelbagai persepsi negatif yang sedang melanda negara, terutama melibatkan isu rasuah, sekaligus mengangkat makna sebenar Malaysia Madani yang merangkumi seluruh peringkat kepimpinan hingga ke akar umbi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setiap slogan yang digagaskan perlu dimaknai dan diamalkan demi mensaksikan hasrat tersebut. Kita syukur Alhamdulillah, dan negara kita ini sekarang cuba membawa perubahan. Before, kita tak boleh kekal di tahap yang lama. Saya tak peduli orang itu guna slogan apa. Slogan persatuan, slogan Islam, slogan Melayu, slogan keadilan, slogan apapun tidak akan memberi kesan dan makna sekiranya tidak ada keikhlasan dan tekad untuk mengamalkan. Tekad untuk bawa perubahan ke arah kebaikan. Mana mungkin umat ini dapat mengangkat martabat mereka dan negara Malaysia ini menjadi madani kalau kita tidak sanggup membuat perubahan. Dari atas sampai ke bawah. Beliau berucap pada majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan kepada pelajar tahfiz dan anak yatim di Masjid Ahmadi, Kampung Lantar Panjang, Kelang. Perdana Menteri menyuruh kepada umat Islam untuk terus membersihkan rohani serta menghayati isi kandungan ayat Al-Quran sepanjang hari-hari terakhir Ramadan. Bantuan Aidilfitri diperluas kepada 3 pasukan sukarelawan. Ia melibatkan pasukan Regimen Askar Wataniah, pasukan simpanan Angkatan Tentera Malaysia dan pasukan sukarelawan Penguasaan Maritim Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan perkara itu selepas terdapat permohonan daripada 3 kumpulan tersebut. Ialah untuk sukarelawan. Tadi saya memberi maklum bahawa ada permohonan di kalangan sukarelawan yang tidak dimasukkan. Pertama, sukarelawan dari Wataniah. Kedua, sukarelawan Angkatan Tentera. Dan ketiga, sukarelawan Maritim. Dan ketiga-tiga kita masukkan dalam kategori bantuan Aidilfitri sukarelawan. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan pada program santunan Ramadan Malaysia Madani di Bazar Ramadan PKNS Shah Alam. Tambahnya, elan berkenaan akan dimasukkan di bawah kategori bantuan khas kewangan Aidilfitri sukarelawan. 26,000 orang akan terbabit dalam peruntukan dan juga bantuan khas Aidilfitri itu dengan peruntukan RM7.8 juta. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan sempena Aidilfitri menerusi laman rasmi Facebook milik beliau. Beliau turut mengajak masyarakat memanfaatkan perayaan tersebut bagi memperkukuh kesatuan antara satu sama lain. Mengangkat keunikan penghasilan lemang yang dinikmati pelbagai kaum, Datuk Seri Anwar Ibrahim optimis kesepaduan rakyat mampu mempertingkat martabat negara. Sambutan ini yang diraihkan oleh semua umat Islam di negara kita dan seluruh dunia. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mari kita kuatkan semangat kesatuan rakyat Malaysia, membangunkan negara, menyelamatkan negara dan memulakan daripada diri kita setelah Ramadan Karim, kita membersihkan diri, jiwa kita supaya mengangkat martabat keluarga kita, masyarakat kita, negara kita sebagai satu kesatuan. Video berdurasi 2 minit 36 saat yang dimuat naik beliau mencerminkan perpaduan masyarakat berbilang kaum yang dizahirkan menerusi perkongsian juara istimewa sempena Aidilfitri iaitu lemang. Tol Rahmah Percuma iaitu pengecualian bayaran tol selama 4 hari membantu meringankan beban keuangan rakyat. Timbalan Menteri Keuangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan berkata ikhtiar khas itu memberi implikasi keuangan sebanyak RM93 juta kepada kerajaan. Sebagai satu
wang raya jugalah kepada rakyat, bantuan kepada rakyat. Dalam masa 4 hari itu ramai yang pergi ke sana kemari. Dalam masa 4 hari itu kita ingin bertemu sahabat handai, sanak saudara. Dalam masa 4 hari itu kita mengukuhkan persahabatan antara kaum dengan ziarah menziarahi antara satu sama lain. Dan saya kira kos itu berpadanan dengan hasrat kerajaan yang ingin membantu rakyat. Penguncian bayaran tol selama 4 hari bermula hari ini hingga 21 April dan pada 24 April melibatkan 33 lebuh raya bagi kesemua kelas kenderaan bagi meringankan beban sempena Hari Raya Aidilfitri. Terdahulu beliau menyerahkan sumbangan Lembaga Hasil Dalam Negeri yang merupakan program tanggungjawab sosial korporat LHDN. Pada majlis tersebut, seramai 30 orang asnaf daripada kawasan Petrajaya menerima sumbangan berupa bakul makanan dan duit raya. Tol percuma selama 4 hari bermula hari ini membuktikan kerajaan komited mengurangkan beban rakyat. Inisiatif itu menambah ketujaan dan semangat untuk pulang beraya di kampung. At least dia dapat mengurangkan beban untuk orang nak balik kampung, because I think raya, persiapan raya orang pun tahu kita orang this year is a bit macam inflation. So saya rasa dengan Tun Rahmah ni banyak membantu kita lah. Pergi balik pun kita dah save banyak duit, at least ada mengurangkan beban rakyat. Terima kasih kepada kerajaan kerana melakukan inisiatif ini sebab ia sangat membantu rakyat untuk pulang ke kampung sebab harga tol sangatlah tinggi lah bagi saya. So dia dapat mengurangkan beban ahli keluarga semua. Balik Terengganu, JT Terengganu, and that's all lah. I ada satu kampung je. It's a very good thing. So I rasa most of the trip cost sekarang dah naik kan. So at least kalau kita bagi tol free, senanglah orang nak balik kampung semua kan. Balik lagi those yang balik jauh lah, guna banyak highway. Lebih 3,000 pek bubur lambuk diagih kepada 12 institusi sekitar Lembah Kelang dan Putrajaya menerusi program bubur lambuk kasih Ramadan Yayasan Kebajikan Negara YKN. Bubur air tangan chef selebriti yang jamek itu mula dimasak seawal 8 pagi bersama warga Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM di pekaran Kompleks Bangunan KPWKM Putrajaya. Setiap kali Ramadan itu disempurnakan menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri merangkap pengurusi Lembaga Pemegang Amanah YKN yang mengagihkan bubur kepada warga KPWKM serta agensi di bawahnya. Hari ini kita mengagihkan bubur lambuk sebanyak 3,500, bukan sahaja untuk kementerian kita tetapi untuk banyak lagi kementerian yang lain termasuk MOTEK, IPD, hospital, semua itu kita hantarlah, kita kongsi rezeki. Jadi kita tolong kongsikan rezeki Q Group ini untuk mereka yang memerlukan, dan juga ini kita kongsi sama-sama untuk memeriahkan lagi bulan Ramadan ni lah. Datuk Seri Nancy turut menyempurnakan acara flag off, menghantar serta mengedarkan bubur lambuk ke Anjung Singgah, Anjung Kasih dan Anjung Kembara YKN, Pusat Transformasi Anjung Kelana Kuala Lumpur serta beberapa hospital di sekitar Lembah Kelang, Putrajaya, Cyberjaya dan Seremban. Sementara itu, ibu bapa disaran sentiasa mengawasi anak masing-masing ketika bermain mercun dan bunga api. Pada masa sama, memastikan kesesuaian serta tahap risiko bahan letupan berkuasa rendah itu yang boleh mendatangkan bahaya kepada kanak-kanak. Walaupun ianya dibenarkan tetapi adalah menjadi tanggungjawab kita bersama, terutama sekali ibu bapa. Sebab apabila berlaku mereka kanak-kanak dah kena mercun ini, maka yang susah adalah ibu bapa. Perlu diawasi masa mereka bermain tu, apa yang boleh dibenarkan untuk mereka main. Dan kita nak membeli pun kita tengoklah berapa usia anak kita, berapa usia yang boleh menangani permainan seperti ini. Memang seronok main, tapi bila berlaku itu akan menjadi satu cabaran, satu kepayahan, kesusahan. Kita tidak mahu beraya dengan keadaan di mana kita perlu pergi hospital, anak-anak kita berada di hospital. Jadi biarlah kita berjaga-jaga, ya. Itu menjadi tanggungjawab bersama. Ya. Pengusaha restoran Menu Rahmah menyambut baik inisiatif kerajaan menawarkan diskaun khas untuk barangan keperluan asas di pasar raya terpilih. Langkah itu dapat menggalakkan lebih ramai pengusaha restoran mengambil bahagian menyediakan Menu Rahmah.
Ini sesuatu yang cukup baik saya rasa, dan saya yakin dan percaya dengan adanya pengumuman yang positif daripada Perdana Menteri ini akan ada lebih ramai lagi di kalangan ahli-ahli Presma, mungkin juga penyambung Tom Yam, dan semualah yang di luar sana akan turut serta untuk menjayakan program Minur Rahmah ini. Tambahnya, antara barangan utama keperluan masakan adalah minyak masak diikuti bahan mentah yang lain. Beliau juga yakin menerusi pemberian diskaun, pengusaha dapat menyediakan menu rahmah secara berterusan berikutan sambutannya yang menggalakkan terutama dalam kalangan pelajar sejak ia dilaksanakan. Kompleks Imigresen Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Berapit, Penggalan Hulu yang baharu akan dibina berhampiran pintu masuk sempadan antarabangsa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah berkata pembinaan itu dibuat berikutan kedudukan kompleks sedia ada ketika ini agak jauh dari laluan tersebut. Cadangan pembinaan itu telah dipersetujui pada Mesyuarat Jawatankuasa Pemantapan Kawalan Negara pada 11 April lalu dan akan dimasukkan dalam permohonan bajet rancangan Malaysia ke-13 RMK 13. Oleh kerana rancangan Malaysia ke-13 masih lagi jauh, dan untuk itu kerja-kerja penyediaan dokumen dan skop akan dilaksanakan secepat mungkin bagi membolehkan kerja-kerja fizikal dapat dilaksanakan oleh kerajaan bila peruntukan telah meluluskan dalam rancangan Malaysia ke-13. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Penerapan Nilai-Nilai Murni dan Iftar Kementerian Dalam Negeri KDN Madani di Kolej Kemahiran Tinggi Maralenggung. Sementara menunggu ICQS baru siap, kedudukan Sekatan Jalan Raya SJR PDRM sedia ada akan dipindahkan ke lokasi berdepan pintu masuk antarabangsa. Langkah itu bagi membolehkan kawalan keselamatan dan salingan awal dapat dibuat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744. Sejak awal pagi tadi, operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah 6 juta ringgit. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh tender. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada tahap lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Masih lagi dalam berita tengah malam, jemaah yang akan menunaikan solat Aidilfitri digalakkan memakai pelitup muka di masjid atau surau di seluruh negara. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memaklumkan penetapan ini dibuat berikutan terdapat peningkatan penularan kes COVID-19 ketika ini. Penetapan ini dibuat selepas perbincangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mokhtar bersama Mufti Wilayah Persekutuan berkait prosedur operasi standard SOP pemakaian pelitup muka bagi jemaah yang akan menunaikan solat Aidilfitri di masjid atau surau. Katanya setelah merujuk Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKM, JAKIM amat menggalakkan jemaah memakai pelitup muka sekiranya berada di kawasan ramai orang dan sesak. JAKIM menasihati umat Islam agar mengambil langkah berwaspada dan berhati-hati dengan kawalan kendiri sekiranya mereka berada di mana-mana tempat perkumpulan yang ramai dan sesak termasuk di masjid dan surau bagi mengelakkan penularan virus berkenaan. Pengumuman program Insan Madani yang membentuk pembebasan bantuan secara lesen PBSL jelas membawa sinar bahagia lebih-lebih lagi menjelang 1 Syawal yang bakal tiba. Bagi seorang daripada 25
penghuni Pusat Pembinaan Akhlak Macang Kelantan PBSL yang diumum Perdana Menteri adalah berita gembira yang ditunggu-tunggu beliau dan keluarga. Malah ia kesempatan beliau melepas rindu mendakap bayinya yang berusia 4 bulan buat pertama kali. Tengok dah tapi tak ada pergi lah. Sekali dia main melawak. Pada hak tak itu dia terburi lagi ni lah. Tak payah. Jadi punah keluarga kau ni. Syukur, saya amat gembira. Banyak-banyak terima kasih sama pada J dapat beraya dengan anak isteri. Lah suruh itulah kitanya. Masih lagi mengkena sekian. Lah kita macam biarlah kita bui dia pembetul kesalahan dia tu. Harap-harap dia tak buat dah. Orang kampung biasalah, orang kampung. Kata macam-macam lah tapi kita buat biasa je lah. Cuma kita syukurlah keluarga bisa apa. Sempena cuti Hari Raya Aidilfitri, Universiti Teknologi Malaysia UTM menyediakan 17 bas bagi menghantar pulang pelajarnya. Ia akan memanfaatkan 650 pelajarnya khusus yang kurang berkemampuan. Sebenarnya kita dah laksanakan program Jom Balik ini daripada PKP lagi. Daripada PKP lagi maksudnya dah tahun yang ketiga lah. Tapi mungkin dah kali keempat ataupun kali kelima silap saya. Sebab kita ada juga program pulang sewaktu PKP dan juga pulang berhari raya yang lepas lah. InsyaAllah kita sebenarnya kesuntukan masa juga sebab mendapat green light untuk pelajar pulang lebih awal. Pada mulai esok mana-mana kelas yang berbaki kita akan laksanakan secara atas talian. Awal-awal tu rasa sebab lambat balik tapi dah kita nak sambut hari raya jadi rasa vibe nak balik kampung tu makin meninggi-tinggi dalam hidup diri saya. Jadi saya rasa macam excited nak balik. Agak baik kerana kita tak perlu pergi keluar untuk balik ke rumah. So kita boleh datang dalam UTM lah. So agak dekat pun. So kita pun boleh balik dengan lebih cepat. Ya. Ni first time saya naik bas dengan UTM sebab saya tak dapat nak beli tiket lebih awal di luar. Tak risau sebab ayah kata dia nak ambil tapi sebab ada bas UTM so ayah kata tak apalah naik bas je lah. So saya naik bas je lah balik ke Maman. Lagipun ayah kerja untuk esok jadi naik bas je lah. Sangat membantu dan ini bukannya pertama kali UTM melakukan inisiatif macam ini. Perlis dijangka berdepan isu peningkatan sampah terkumpul menjelang Aidilfitri. Dianggarkan sebanyak 4.7 tan sampah terhasil iaitu peningkatan 2 kali ganda berbanding hari biasa. Ini berikutan operasi bazar dan kedai makan sepanjang bulan Ramadan. Justru langkah segera diambil kerajaan negeri bagi mengatasi isu itu menerusi operasi khas Aidilfitri. Ia akan digerakkan syarikat konsensi pengurusan sisa pepejal dan pembebasan awam negeri. 22 jentera akan digerakkan dan melibatkan 100 petugas syarikat serta kontraktor yang dilantik. Jadual operasi kutipan sisa pukal dan tong sampah juga akan ditambah. Indeks pencemaran udara IPU di Kedah masih merekodkan bacaan sederhana hari ini namun semakin baik berbanding 2 hari lalu, manakala jarak ketampakan pula melebihi 10 kilometer. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kedah, Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, IPU di kebanyakan stesen berstatus sederhana hari ini berikutan faktor hujan semalam. Perasan juga dah ada 3 hari ni sejak minggu ni lah kalau keluar mai Pekan Lok Start pun kalau lalu flyover ke apa bangunan tinggi tu nampak kelabu lah. Lepas tu panas pun rasa lain macam lah. Tak payah duduk keluar selalu lah macam tu. Kalau keluar bila perlu lagi pun dia nak raya kan. Keluar tu habis tak ada apa balik lah. Kalau rasa macam ni pun mungkin kena selalu pakai pelitup muka lah. Perasan duduk perasan bangunan pun tak apa nak jelas macam selalu kau tengok kot jauh pun.
Sebanyak 1 juta kenderaan dijangka memasuki Pahang sepanjang musim Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Esko Kejuraya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata Pahang merupakan laluan utama untuk memasuki negeri-negeri di Pantai Timur iaitu Kelantan dan Terengganu. Kita meramalkan adalah lebih kurang 1 juta kenderaan akan melalui lebuh raya LPT. Contohnya di Temerloh sekarang ni, daripada Selangor, daripada Melaka, Shah Alam dan berbagai-bagai tempat di sebelah sana akan melalui lebuh raya LPT ini, dan kita meramalkan kenderaan yang akan melalui adalah sebanyak 1 juta kenderaan. Ini adalah disebabkan Pahang ini adalah merupakan pintu masuk kepada Pantai Timur seperti di Terengganu dan juga di Kelantan. Beliau berkata demikian kepada media pada program Walkabout Kempen Keselamatan Jalan Raya bersempena Aidilfitri 2023 peringkat negeri Pahang di Pusat Hentian Rawat dan Rehat RNR Temerloh Lebuh Raya Pantai Timur LPT Arah Timur Pahang. Beliau turut menyampaikan beg sumbangan kepada pengguna lebuh raya LPT di Pusat RNR Temerloh LPT Arah Timur. Beliau turut menasihati orang ramai khususnya pengguna-pengguna yang menggunakan laluan LPT Pantai Timur agar berhati-hati sepanjang pemanduan, meneliti lalu lintas sebelum memulakan perjalanan serta mematuhi segala arahan dan peraturan jalan raya. Penunggang dan pembonceng motosikal tidak digalak untuk berkonvoi terutamanya pada musim perayaan sebegini. Selain berbahaya, statistik Bukit Aman turut merekodkan golongan terbabit sebagai penyumbang angka terkorban nahas tertinggi jalan raya. Dan dia rancang pergerakan dia. Kita tak berapa menggalakkan penunggang-penunggang bermotosikal ni bergerak secara berkonvoi. Kerana peraturan berkonvoi dia ada tata cara peraturannya. Jarak mengekor macam mana, kelajuan yang nak digunakan macam mana, dan di mana dia punya pit stop ataupun tempat-tempat yang dia akan berhenti. Jadi itu sebab saya cakap di peringkat awal, diri kita sendiri sebagai pengguna jalan raya telah rancang pergerakan kita. Seorang warga emas dan seorang remaja perempuan 15 tahun nyaris maut akibat tersepit antara 2 lori dalam nahas di Sungai Besar pagi tadi. Mereka bagaimanapun berjaya menarik nafas lega selepas berjaya diselamatkan 15 minit kemudian. Menurut pengarah bomba Selangor Morni Mamat, kejadian berlaku sekitar pukul 11.30 pagi tadi. Van dinaiki kedua-dua mangsa di lapu hilang kawalan dan merempuh bahagian belakang sebuah lori. Malang berganda selepas sebuah lagi lori yang tidak sempat mengelak terlangkah pula kenderaan 2 mangsa terbabit akibat pelanggaran pemandu dan penumpang van tersepit. Mereka berjaya dikeluarkan tidak beberapa lama kemudian dan diserah kepada pihak ambulan untuk rawatan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah bersara hari ini. Beliau mengakhiri perkhidmatannya di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM selama 35 tahun. Beliau mengimbas kad perakam waktu untuk kali terakhir di lobi bangunan KKM pada 4.15 petang tadi. Ketika ditanya media, beliau menzahirkan rasa lega apabila kes COVID-19 telah berkurang serta negara berjaya mengawal pandemik dengan baik. Turut hadir petang tadi Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa dan timbalannya Lokanisman Awang Sauni. Perkembangan sukan, hasrat untuk melihat gandingan bergu wanita utama negara Pilitan dan Amtinah mencipta sensasi pada kejuaraan badminton Asia BAC 2023 bulan ini tidak kesampaian selepas Pilitan terpaksa menarik diri akibat masalah kesihatan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Badminton Malaysia menerusi hantaran di Instagram hari ini. Kejohanan BAC 2023 akan berlangsung di Dubai, Emirat Bersatu UAE dari 25 hingga 30 April ini. Pada edisi lalu di Filipina, Pilitan dan Amtinah yang juga pasangan ranking ke-8 dunia dan juara terbuka Perancis 2022 berjaya mara sehingga ke suku akhir. Menjelang Sukan SEA 2023 Mei ini, Persatuan Golf Malaysia MGA berharap 2 pemain berpengalaman Eng Jingzuan dan G Natashvar mampu untuk mempulang pingat buat negara.
Menurut Presiden MGA Tan Sri Muhammad Noor, dua pemain tersebut juga wajar memanfaatkan pengalaman yang dimiliki untuk mencapai impian tersebut. Harapan kita peringkat tu kalau boleh dua-dua ni boleh sampai ke tahap dia ada peluang gold, silver dan bronze. Selain Jin Zuen dan Natijva, 5 pemain lain yang membawa cabaran negara ke tamasya itu ialah Malcolm Tin Anson Yeo, Haris Hezri Geraldine Wong dan Fong Ziyu. Skuad golf negara membawa pulang 2 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa semasa tamasya Hanoi. Dalam pada itu, skuad bola sepak Cerebral Palsy CP negara meletakkan sasaran pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2023 pada Jun ini. Ke arah itu, Ketua Pasukan Muhammad Sobri Ghazali berharap dapat meningkatkan prestasi pasukan terutama dalam aspek kecergasan. Tak cukup dari segi ini untuk bahagian fitness kurang sikit. Saya bulan musuh training pun kelonggaran sikit. Mungkin akan prepare lepas raya, mungkin ni training akan lebih ni sikit lah. Tambahnya, latihan kendalian Majlis Sukan Negara menunjukkan perkembangan positif dalam kalangan rakan sepasukan. Anda nak tahu perkembangan semasa dunia sukan? Bersama saya, Menawan Nawawi, eksklusif di Stadium RTM 22 dan 23 April ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Untuk mendapatkan maklumat terkini, anda boleh layari portal berita rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madan.